walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Al-Baqarah 165. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia, yakni Allah, mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Al-Maidah 54. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Tidak beriman seseorang kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain-lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bersiaran secara langsung sebagai ganti ataupun sebagai penerus kepada majlis cinta Allah, pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Malam ni secara live, bagi kali yang kedua, gantian ataupun penerus kepada pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-68, tahun yang ke-9, yang sepatutnya di Masjid PGA Ulu Kinta, Ipoh. InsyaAllah pada malam ini kita masih meneruskan syarahan kitab yang ke-36 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Ihya ini, yakni kitab Cinta Allah. Syukur Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita nikmat berupa nikmat Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan ini merupakan 3 tungku agama yang dikenali juga sebagai fiqh, akidah dan tasawuf, yang mana ketiga-tiga ini bertaraf fardu ain. Orang yang ada ketiga-tiga ini disebut sebagai Muslim, mukmin dan muhsin. Muslim, mukmin dan muhsin. Inilah 3 tonggak untuk kita menjadi sebenar-benar abdillah, ataupun untuk menjadi sebenar-benar Abdullah, yakni hamba-hamba Allah, atau lebih tepat lagi kita katakan sebagai abdi Allah. Jika kita buat komputer ataupun robot, memanglah kedua-duanya boleh kita katakan sebagai abdi kita. Hal ini kerana kedua-duanya, komputer dan robot itu, akan mengikut apa sahaja kehendak kita. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak kena, ada juga yang melencong. Maksudnya, tidaklah 100% mengikut kehendak kita, tidaklah 100% menjadi abdi kepada kita. Tetapi lain halnya antara kita dengan Allah, antara Allah dengan kita. Kita ini memang dalam kekuasaan dan kehendak Allah secara 100%. Sedikit pun tidak terlencong dari segi hakikatnya. Maksudnya, memang sungguhlah kita ini adalah abdillah, abdi kepada Allah. Apakah tugas abdi Allah? Tugas abdi Allah ini secara ringkasnya ialah berabdi kepada Allah. Dalam pengabdian itu terdapatnya ibadah. Dan orang-orang yang banyak beribadah kita sebut sebagai abid. Abdi, ibadah, abid. Ini datang daripada kata akar yang sama. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apakah antara fikir, apakah antara fikir pendakwah-pendakwah Islam terhadap diri sendiri? Orang yang berdakwah, dia fikir untuk diri dia dan untuk orang lain. Apa yang dia fikir untuk diri dia sendiri? Yang pertama, fikir pendakwah-pendakwah ini ialah nak membawa diri daripada sekadar menjadi seorang Muslim kepada menjadi seorang mukmin. Daripada dia sekadar satu orang yang Islam saja, dia nak jadi satu orang yang beriman.
Daripada Muslim nak menuju kepada mukmin. Yang kedua, ada pendakwah-pendakwah yang dia berfikir nak membawa dirinya daripada seorang mukmin kepada menjadi seorang muhsin. Maksudnya, daripada jadi seorang yang beriman, nak jadi seorang yang berihsan. Ini fikir yang ada pada sebahagian pendakwah-pendakwah Islam terhadap diri mereka sendiri. Apakah antara fikir pendakwah-pendakwah Islam terhadap orang-orang lain? Tadi fikir untuk diri sendiri. Ini fikir untuk orang lain. Ada pendakwah yang dia berusaha nak membantu, nak membawa yang bukan Muslim menjadi seorang Muslim. Maksud dia nak mengajak masuk Islam lah. Itu benda yang dia fikir. Ada juga pendakwah-pendakwah yang dia berusaha nak membantu, nak membawa orang yang sudah sedia Muslim menjadi seorang yang mukmin, naik maqam. Daripada Muslim, naik mukmin. Dan ada juga pendakwah-pendakwah yang dia berusaha nak membantu, nak membawa orang yang sudah sedia mukmin menjadi seorang yang muhsin. Itu tadi fikir pendakwah-pendakwah untuk diri dia sendiri dan fikir pendakwah-pendakwah untuk orang-orang lain. Jadi semua pihak pun umumnya buat ketiga-tiga jenis dakwah. Nak bawa orang daripada yang belum Muslim kepada Muslim, nak bawa orang yang sedia Muslim kepada mukmin, nak bawa orang yang sudah mukmin kepada muhsin. Semua pihak pun umumnya buat ketiga-tiga jenis dakwah. Cuma berbeza dari segi keutamaan sahaja. Ada pihak yang dia lebih utamakan yang nombor satu. Maksudnya gerak-gerak kerja dia semua lebih kepada nak membawa yang belum Islam agar menjadi Muslim. Sebab itu kita tengok ada individu-individu dan perkumpulan-perkumpulan yang dia lebih tumpu nombor satu ini, tanpa meninggalkan yang nombor dua, nombor tiga. Ada pula pihak yang dia lebih utamakan yang nombor dua. Kata kunci dia pada perkataan utamakan. Sebab itu kita tengok ada individu-individu dan perkumpulan-perkumpulan yang dia lebih tumpu yang nombor dua ini. Maksudnya nak bawa gerak kerja, nak membawa orang yang sedia Muslim kepada menjadi mukmin. Ada pula pihak yang dia lebih utamakan yang nombor tiga. Segala gerak kerja, usaha, ikhtiar dia banyak yang nombor tiga, yakni nak membawa orang yang sudah mukmin agar menjadi seorang yang muhsin. Ada pihak yang dia buat salah satu sahaja, dia tinggal pula yang dua lagi. Ada pihak yang buat dua saja dan tinggalkan yang satu. Jadi kita dapat lihat macam mana gerak kerja umat ini. Masing-masing buat kerja, pada dasarnya semua kerja, tetapi ada pengkhususan. Bagi pihak-pihak yang faham akan kedudukan hal ini, bagi individu ataupun perkumpulan yang faham akan kedudukan hal ini dan mereka tidak punya kepentingan-kepentingan peribadi, mereka ini pasti tidak akan saling bertentangan, tidak akan saling bermusuhan, tidak akan saling berlawanan. Mereka tidak akan saling salah menyalah, tidak akan saling kutuk mengutuk, tidak akan saling hentam menghentam. Mereka tidak akan saling mengakui yang terbaik, kami yang terbetul, aku yang terbesar, kami yang terhebat, yang terkuat, yang tersunnah. Apatah lagi untuk mengakui hanya pihaknya sahaja yang baik, yang betul, yang hebat, yang kuat, yang sunnah dan sebagainya. Tak akan berlaku sekiranya kita faham tentang kedudukan tadi, tentang gerak kerja umat. Bagaimana boleh timbul hal-hal yang tak sepatutnya berlaku, yang saling bertentangan, saling bermusuhan, saling salah menyalah, kutuk mengutuk, mengaku dia terbaik, tertinggi, tersunnah semua? Yang pertama, kerana tidak tahu. Tahu pun tidak, apatah lagi untuk faham.
Tahu apa ni? Tahu tentang gerak kerja umat yang 3 jenis tadi tu. Dia tahu pun tidak, apatah lagi untuk faham. Sama ada dia sendiri tidak mencari tahu atau dia tidak diberi tahu. Yang dia tahu dan nampak adalah usaha dan juga kerja-kerja dia dan perkumpulan dia sahaja. Ini golongan yang tidak tahu. Jenis yang kedua, mereka tahu tetapi tidak sampai kepada faham. Sama ada mereka tidak cari faham ataupun tidak diberi faham oleh pimpinan ataupun atasan mereka. Yang ketiga, boleh timbul masalah yang kita sebutkan tadi kerana mereka ada yang tahu, ada yang faham, tetapi ada kepentingan-kepentingan peribadi. Sama ada kepentingan peribadi untuk diri atau kepentingan peribadi untuk pihak-pihak tertentu. Sebab itulah yang jadi macam yang di atas tadi. Kita tengok saling salah menyalah, saling merasa yang terkuat, saling merasa yang terbaik, terbesar dan sebagainya. Jadi, yang mana dakwah ahli-ahli tasawuf, sufi, tarikat dan yang seumpama dengannya. Yang kita sebut tadi, nak jadikan orang bukan Islam jadi Islam. Yang sudah Islam nak jadikan kepada beriman. Yang beriman nak jadikan kepada muhsin. Jadi kerja-kerja ahli-ahli tasawuf, sufi, tarikat ini yang mana? Tiga-tiga sekali, kerana tiga-tiganya pun sangat penting. Tetapi ada keutamaan, ada pengkhususan. Yang manakah keutamaan dakwah ahli-ahli TST tadi, tasawuf, sufi, tarikat tadi? Keutamaan bagi orang-orang ini ialah yang nombor 3. Yang ni nak usaha membantu bawa orang-orang mukmin agar menjadi orang-orang muhsin. Keutamaan di situ, tanpa meninggalkan yang dua lagi. Mengapa kena ada keutamaan? Walaupun ketiga-tiganya kita lakukan, buat tiga-tiga lah secara sama berat, kenapa kena ada pengkhususan? Yang pertama, hal ini kerana keadaan seseorang itu berbeza mengikut keadaan dirinya dan persekitarannya. Kita tak boleh nak samakan semua orang buat kerja yang sama macam kita. Yang kedua, kerana terhadnya kemampuan manusia untuk tumpukan ilmu, tenaga, wang, masa terhadap ketiga-tiga cabang sekaligus. Yang ketiga, kerana pengkhususan dia mewujudkan kemahiran. Kalau tak ada pengkhususan, susah kita nak dapat tenaga kerja yang mahir untuk umat ini. Jika semua orang diminta buat satu kerja sahaja, maka susah kita nak lahirkan pakar-pakar. Memang kita akan dapat ramai orang yang boleh buat beberapa kerja, tetapi yang betul-betul mahir itu susah nak ada. Kita ambil contoh macam di kilang. Kita tengok di kilang ada orang-orang yang kerja dia menguruskan bahan-bahan mentah. Itu saja kerja dia. Ada pula orang yang kerja dia proses bahan-bahan pada peringkat awal. Ada pula sekumpulan orang kerja dia proses bahan-bahan pada peringkat akhir. Ada pula pekerja yang dia tumpu kepada bahagian pembungkusan sahaja. Dan ada pekerja yang tumpu pada bahagian keluaran. Angkut barang masuk dalam lori. Dia bahagian itu. Ada pekerja yang dia tumpu bahagian cuci, cleaner saja. Kita mungkin biasa tengok. Bagi orang biasa kerja di kilang, dia ada pengkhususan. Walaupun orang-orang ini memang boleh digerakkan. Orang yang kerja bahagian pembungkusan, kalau diperlukan, boleh saja tolong angkat barang. Orang yang kerja angkat barang, kalau diperlukan, dia boleh saja pergi ke bahagian proses awal. Tetapi bila dibuat pengkhususan, dia akan datang kemahiran. Sama dengan dakwah umat Islam tadi. Kita biasa tengok video-video dalam media sosial tentang fastest workers, superhuman, pekerja-pekerja yang luar biasa. Kalau bahagian potong tu, dia potong saja. Potong. Seolah-olah tak tengok lagi dah. Sebab dah terlalu biasa. Sebab pengkhususan tadi.
Kalau bahagian bungkus dengan laju, kita nak bungkus satu-satu barang mungkin seminit, dia seminit tu dia boleh buat 7, 8 punya laju. Begitu juga dengan bahagian nak muatkan atas lori. Boleh bawa sekali 7, 8 kotak besar, boleh lambung. Kalau panggil pekerja lain buat, mungkin boleh angkat 2 kotak saja, tak berani nak lambung. Jadi pengkhususan ini, dia melahirkan kemahiran. Begitu juga kalau kita tengok di restoran-restoran besar. Kan ada kerja-kerja yang khusus. Tukang masak orang lain, tukang bancuh airnya orang lain, tukang ambil ordernya orang lain, tukang basuh pinggannya orang lain. Tetapi mereka ni boleh saja kalau nak digerakkan, kalau tak cukup orang. Tetapi pengkhususan dia melahirkan kemahiran. Sama juga dengan tentera. Kita tengok ada tentera yang jadi tentera barisan depan. Berani mati, pejalan kaki, tentera pejalan kaki barisan depan. Ada pula anggota tentera yang dia pasukan berkuda. Dia tumpu bahagian itu. Ada pula anggota tentera yang dia bahagian pemanah. Dia tumpu bahagian itu. Ada anggota tentera yang dia jaga meriam pelontar batu, manjanik. Dia tumpu bahagian itu. Ada anggota tentera dia bahagian perisikan. Dia tumpu bahagian itu. Walaupun mereka ini boleh digerakkan. Kalau tak ada orang, yang bahagian pejalan kaki tadi boleh saja naik kuda, bantu tentera berkuda. Boleh saja dia bantu pasukan manjanik. Tetapi pengkhususan dia melahirkan kemahiran. Sebab itu, bila kita memandang cara kerja umat Islam ini sebagai satu umat, kita tak akan datang salah menyalah tadi. Kalau bolehlah, bagi ahli-ahli tasawuf sufi tariqah ini, kita bukan sahaja nak menjadikan seluruh umat ini sebagai satu persaudaraan, sebagai satu ikhwanul muslimin. Tetapi kita nak pergi atas lagi, nak jadikan ikhwanul mu'minin kalau boleh. Dan kalau boleh lagi, kita nak jadikan sampai ke peringkat ikhwanul muhsinin kalau boleh. Bagi pendakwah-pendakwah tasawuf sufi tariqah, mereka sentiasa berfikir macam mana nak sampaikan diri sendiri dan diri orang-orang lain kepada maqam muhsin. Dalam erti kata yang lain, untuk sampaikan kepada Allah. Di situlah keutamaan mereka tanpa mengabaikan tugas-tugas yang lain. Hadirin para penonton dan para pendengar yang dikasihi sekalian, berbicara tentang pengabdian. Pengabdian kepada Allah mempunyai beberapa level, beberapa tingkatan, beberapa darjat, beberapa maqam, beberapa kedudukan, beberapa taraf. Ringkasnya, dalam berabdi kepada Allah ini, ada orang yang dia berabdi kerana dia dipaksa oleh pihak lain. Sebab itu dia berabdi. Ada orang yang dia berabdi kerana dia sendiri berasa terpaksa. Tanpa perlu dipaksa oleh orang lain, dia paksa diri dia sendiri. Kenapa? Sebab dia takut kalau dia tidak berabdi, dia akan terkena murka Allah. Apabila Allah murka, maka ini mendatangkan dosa dan memungkinkan akan terkena azab nar. Ada pula orang yang dia berabdi kepada Allah kerana dia mengharap akan Allah dari segi nakkan pahala dan nikmat-nikmat kemudian, yakni jannah. Ada juga orang yang dia berabdi kepada Allah kerana dia berasa bertanggungjawab. Bertanggungjawab untuk selesaikan tugasan yang Allah bagi, bertanggungjawab untuk taat kerana itu adalah perintah. Ada orang yang dia berabdi kepada Allah lebih kepada kerana dia suka kepada kerja-kerja pengabdian itu. Sekali kita bagi contoh. Ada orang yang dia berabdi kepada Allah kerana dia lebih kepada cinta akan Allah itu sendiri. Ada orang yang dia berabdi menyelesaikan tugas-tugas pengabdian dia kepada Allah kerana
dia lebih kepada sudah jatuh asyik kepada Allah. Bukan sekadar cinta biasa-biasa, dah cinta luar biasa, sudah jatuh asyik. Jadi dalam pelbagai jenis pengabdian yang kita sebutkan tadi, matlamat ataupun maksud bagi kaum tasawuf sufi tariqah ini ialah untuk sampai kepada berabdi kepada Allah kerana cinta akan dia. Sekurang-kurangnya itu. Sampai tak sampai itu lain cerita. Usaha dan ikhtiar untuk sampai. Dan lebih bagus lagi lah kalau dapat sampai ke peringkat asyik akan Allah. Contoh, katalah kita nak cuba-cuba uji lah. Kita kata kita ni cinta Allah. Kita ni cinta Allah ni di level yang mana, maqam yang mana, setara manalah agaknya cinta kita ini. Memanglah kita cinta akan Allah, tapi setara mana dan apa sebenarnya yang kita dahulukan. Contoh dia, bagi orang yang membaca Al-Quran hari inilah contoh dia. Katakanlah hari ini dia ada baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran siang tadi itu atas dasar apa? Yang utamanya atas dasar apa? Ada banyak sebab dia baca tu. Yang paling tinggi atas sebab apa? Orang kata faktor tertinggi, faktor semerta, faktor terkuat. Sebab apa? Keutamaannya di mana? Kita baca Al-Quran siang tadi itu, ada orang dia baca itu kerana dia dipaksa oleh orang lain. Ada orang dia baca tadi itu kerana dia sendiri rasa terpaksa dan dia baca tanpa perlu dipaksa oleh orang lain. Ada orang yang dia membaca Al-Quran kerana dia mengharap akan Allah, yakni dari segi pahala dan jannah. Dia kata kalau baca ni nanti dapat pahala. Sebab itu yang tertinggi. Ada pula yang dia baca Quran siang tadi kerana dia berasa bertanggungjawab untuk membaca kalam-kalam Allah ni, untuk menghadap kitab Allah, untuk memandang surat daripada Allah sekurang-kurangnya sehari sekali, atas dasar tanggungjawab. Itu yang paling tinggi. Ada pula orang yang dia membaca Al-Quran siang tadi, sebab tertinggi dia ialah kerana dia suka akan proses pengabdian itu. Dia suka akan bacaan tu. Dia suka tengok Quran, suka baca Quran, suka melagukan Quran, suka ambil tahu cerita Quran. Dia lebih ke situ. Ada pula orang yang siang tadi dia baca Quran, faktor tertinggi dia memang kerana dia cinta akan Allah. Faktor-faktor lain pun dia juga, tapi faktor tertinggi dia kerana dia cinta akan Allah. Dan ada orang yang dia baca Quran siang tadi, faktor tertinggi dia kerana dia memang sudah jatuh asyik dengan Allah. Rindu, rasa nak dekat, rasa sangat sayang, lalu dia membaca Al-Quran. Jadi dalam jalan tasawuf sufi tariqah ini, kita matlamatkan, walaupun mungkin sampai mungkin tak sampai, kita matlamatkan kita berabdi tadi termasuklah baca Quran kerana memang kita cinta akan Allah. Dan kalau boleh dapat lebih lagi kerana kita dah jatuh asyik dengan Allah. Contoh seterusnya, kita berdakwah. Sepanjang hari ini mungkin kita ada berdakwah, sama ada kita cakap ataupun secara kita menunjukkan contoh, ataupun secara kita tulis, ataupun secara kita share bahan-bahan dakwah dan sebagainya. Yang kita share itu tadi, atas dasar apakah yang tertinggi? Ada orang yang dia berdakwah kerana dipaksa oleh pihak lain. Ada orang dia berdakwah kerana dia sendiri berasa terpaksa. Ada orang dia berdakwah kerana dia mengharapkan pahala daripada Allah. Ada orang dia berdakwah keutamaannya lebih kepada dia berasa bertanggungjawab. Aku ini orang Islam, aku pencinta Islam, aku terlibat dengan perkumpulan sekalian, jadi aku kena berdakwah. Sebab itu dia berdakwah siang tadi. Ada pula orang dia berdakwah kerana memang dia suka dengan kerja-kerja dakwah tu. Bukannya kerana cinta kepada Allah tu yang utama, tapi dia suka kerja-kerja dakwah itu. Ini pun bagus.
Ada pula orang yang dia berdakwah tadi kerana memang dia cinta akan Allah. Ada orang yang dia berdakwah kerana dia sudah jatuh asyik akan Allah. Yang cinta dengan asyik akan Allah ini, inilah yang dimaksudkan oleh jalan tasawuf sufi tariqah ini. Kalau kita berani lagi cantik, kita buat checklist. Contohnya ibadah solat kita. Ni sekadar contoh. Katalah Makcik Kiah. Makcik Kiah ni dia buat checklist. Subuh tadi, Makcik Kiah solat kerana apa Makcik Kiah? Subuh tadi, faktor yang tertinggi. Makcik Kiah pun tulis, subuh tadi aku solat subuh kerana aku rasa bertanggungjawab. Aku orang Islam. Allah suruh sembahyang subuh. Jadi aku pun mau tak mau bangun sembahyang jugalah. Kerana berasa bertanggungjawab. Itu solat subuh. Makcik Kiah sambung dia punya muhasabah hari ini. Solat zuhur tengah hari tadi. Sebab apa Makcik Kiah solat zuhur? Rupanya Makcik Kiah solat zuhur setelah dipaksa oleh suaminya. Makcik Kiah dah malas dah, letih dah memasak apa semua. Dia rasa malas dah nak tidur dah ni. Kalau tidur tu rasa lepas sampai ke asar lah. Datang suami dia tegur, suruh semayang, dia pun semayang. Semayang kerana dipaksa oleh orang. Okey, itu masih bagus juga. Makcik Kiah meneruskan dia punya checklist. Waktu asar, solat fardu asar tadi Makcik Kiah solat kerana apa yang menjadi faktor tertinggi? Kerana berasa terpaksa. Tapi terpaksa sendiri. Yang solat zuhur tadi dia buat kerana ada orang paksa. Itu bawah lagi lah. Yang asar tadi meningkat sikit. Dia buat solat asar kerana dia sendiri memaksa diri dia tanpa perlu orang lain paksa dia. Kalau tak buat nanti Allah murka, dapat dosa, silap-silap masuk neraka. Dia takut yang itu dan dia buat. Okay, tulis. Solat maghrib. Kenapa Makcik Kiah solat maghrib tadi? Makcik Kiah solat maghrib sebab Makcik Kiah ni memang jenis suka solat maghrib. Bila kata solat maghrib ni memang dia cukup suka. Dia suka akan ibadah solat itu. Jadi dia pun buat solat maghrib. Dan yang terakhir solat isyak. Kenapa Makcik Kiah solat isyak? Makcik Kiah pun masuk dalam checklist dia. Dia solat isyak tadi memang kerana dia cinta akan Allah. Rasa sayu, rasa jauh, rasa dekat dengan Allah. Rasa teringat-ingat, rasa rindu, lalu dia pun solat isyak. Jadi siaplah untuk hari ini 5 waktu dalam checklist Makcik Kiah. Makcik Kiah pun semak. Solat subuh kerana dia berasa bertanggungjawab. Solat zuhur kerana dia dipaksa oleh orang lain. Solat asar kerana dia terpaksa, memaksa diri dia sendiri. Solat maghrib kerana dia memang suka akan solat maghrib itu. Solat isyak kerana dia memang cinta akan Allah. Jadi dengan contoh yang ini, kita tengoklah level dia, di mana Makcik Kiah ini masih bercampur-campur pengabdian dia tu tadi. Dia berabdi kepada Allah ada kerana orang paksa, ada kerana dia rasa bertanggungjawab, ada kerana cinta akan Allah. Dah bercampur-campur. Walaupun bagus sebab dia buat. Jadi mahram cinta kita ni di mana? Kalau kita punya senarai checklist solat kita macam itu, kita ni pencinta Allah kah? Mungkin pencinta, tapi level yang mana? Level yang bawah-bawah tu. Dalam 5 waktu solat tadi, kita 1 waktu saja kerana cinta akan Allah. Tu kita nak mendakwa, aku sudah mencintai Allah, dah mahabbah dah. Kan? Jadi nampak, bila kita buat checklist baru kita perasan. Kita selama hari ini buat berabdi kepada Allah, kita ni abdillah. Berabdi kepada Allah kerana apa yang menjadi faktor utama? Benarkah kerana cinta? Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, selayang pandang seimbas selalu kuliah utama dan kuliah sambungan kita yang terdahulu. Sebelum ini, kuliah kita di Masjid PJA itu,
Kita buat secara online macam ni juga sebab dah masuk tempoh PKP. Dan kita ada 2 kali kuliah. Kuliah yang pertama tu kuliah utama, dan kuliah malam kemudiannya tu adalah jawapan kepada persoalan-persoalan yang timbul dalam kuliah utama. Jadi ada 2 kuliah. Kuliah kali yang ke-67. Malam ni yang ke-68. Kuliah 67 tu ada 2 sesi, 2 malam. Antara yang kita sentuh, apabila Imam Al-Ghazali dia menyebut umat bersepakat. Umat bersepakat mengatakan begini, begini, begini. Apa maksud umat bersepakat? Apabila Imam Al-Ghazali mengatakan umat bersepakat, dalam karya-karya dia, ertinya para ulama yang benar ataupun para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat. Itu maksud dia. Bukannya seluruh umat manusia ataupun majoriti umat manusia bersepakat. Bukan. Kerana kalau kata seluruh umat manusia, ramai yang bermasalah, ramai yang salah, yang belum Islam pun ramai. Kalau kata majoriti pun tak juga. Bukan juga seluruh umat Islam atau majoriti umat Islam. Ya, Imam Ghazali bila dia kata umat bersepakat, maksud dia para ulama yang benar bersepakat, atau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat. Bukannya seluruh umat Islam ataupun majoriti umat Islam. Bukan juga seluruh ilmuwan Islam ataupun majoriti ilmuwan Islam. Sebab dalam ilmuwan Islam itu sendiri pun ada yang bermasalah pun ramai. Jadi kita kena faham, bila Imam Al-Ghazali dia menggunakan term kata-kata umat bersepakat, mengatakan demikian, 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 maksud dia ulama-ulama yang benar bersepakat. Bukan seluruh umat, bukan seluruh ilmuwan. Begitu juga bila kita kata kita mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah tu bukan ikut majoriti. Benarkah? Ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya memang ikut majoriti. Tapi majoriti yang mana? Majoriti apa? Adakah majoriti umat Islam? Bukan. Sebab dalam kalangan umat Islam ini ramai yang bermasalah. Adakah majoriti ilmuwan Islam? Bukan. Kerana dalam ilmuwan Islam ini pun ramai yang bermasalah juga. Jadi majoriti yang mana? Majoriti ulama-ulama yang benar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi itu. Yang kita kata ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada jamaah di belakang dia tu. Itu berkait dengan majoriti. Tetapi majoriti yang mana? Bukan majoriti umat. Majoriti ulama-ulama yang benar. Bukan juga majoriti ilmuwan Islam. Tak. Sebab ada masalah. Okay, selesai bahagian itu. Dikatakan bahawa ahli-ahli sufi mencintai mati. Orang sufi ni dia suka mati ni. Tapi mengapa mereka ada memohon agar dipanjangkan umur dalam doa-doa mereka? Apalah ahli sufi kata mencintai mati, apa tak takut mati, nak mati. Tiba-tiba dalam doa minta panjangkan umur. Nampak tak betul ni? Dakwa sebahagian orang. Kenapa jadi macam itu? Sebenarnya ahli-ahli sufi memang tidak membenci mati. Tetapi mereka minta dipanjangkan umur kerana mereka mahu meningkatkan lagi makrifah dan mahabbah. Sekiranya ada lebih banyak masa, masa itu nak digunakan untuk meningkatkan maqam-maqam makrifah dan mahabbah. Katalah daripada umur 60 tahun meninggal 67, meninggal 68, meninggal 69, meninggal 70. Ada 6, 7, 8, 9, 10 tahun lagi boleh diisi dengan nak menaikkan maqam-maqam makrifah, maqam-maqam mahabbah. Katakanlah Allah tak bagi lebih 10 tahun tadi itu, dia bagi setakat 60 saja. Jadi makrifah dan mahabbah kita setakat itu sajalah. Tak ada tambahan. Ni Allah tambah lagi jadi 70 tahun, jadi 80 tahun, jadi 90 tahun. Puluh-puluh tahun itu peluang Allah nak bagi supaya kita ni berpeluang
meningkatkan makrifah dan mahabbah. Sebab tu ahli sufi tadi, dia minta dipanjangkan umur. Sebab nak isi yang tu. Nak naik makam-makam lagi. Bukannya kerana mereka membenci kematian. Jadi memang betul lah. Kita ada juga memohon dipanjangkan umur dalam doa-doa kita. Macamlah kita nak berkuliah malam ini kan. Memanglah kita suka nak berkongsi. Tak sabar-sabar nak tunggu waktu 9.15. Tapi dalam masa yang sama, hati kita duk bercakap, kalau boleh panjanglah lagi. Sebab nak buat persediaan bagi lengkap ni. Bukan kerana minta panjang masa lagi tu, kita tak mau berkuliah. Kita memang nak berkuliah. Tapi minta panjang tadi tu sebab nak melengkapkan lagi persediaan kita. Tamsilan dia macam itu. Jadi kita berharap sangatlah, semoga Allah panjangkan umur kita ni dalam keimanan. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam kesihatan. Allah panjangkan umur kita dalam kecukupan. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keberkatan. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam kecemerlangan ma'rifah dan mahabbah. Dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan yang sebaik-baik kematian. Amin ya Allah. Seterusnya, apakah antara hikmahnya Allah belum matikan kita sehingga ke saat ini? Kalau tadi Allah boleh matikan kita dah, tapi sampai sekarang tak mati lagi ni. Apakah antara hikmahnya? Sangat banyak hikmah. Kita ambil antara. Antara hikmahnya ialah kerana Allah nak bagi peluang kepada kita supaya kita ni dapat menambahkan lagi makrifah dan mahabbah kita. Jangan terlepas peluang, kerana masa hidup ini sajalah yang kita boleh nak tambah. Nak tambah saham makrifah dan mahabbah ni sementara masih bernyawa. Bila dah mati nanti tak boleh nak top up dah. Dalam kubur, di alam barzah nanti tak boleh dah nak tambah. Jadi kita sama-sama fikir, adakah kita menggunakan ruang yang dianugerahkan oleh Allah ini untuk mengusahakan peningkatan makrifah dan mahabbah cinta kita, ataupun kita ni masih lagi tenggelam dalam urusan-urusan selain makrifah dan cinta, sampaikan tak ada ruang, tak ada masa nak naikkan makam-makam kita dalam makrifah dan cinta Allah. Seterusnya, mengapa ahli-ahli tasawuf ini, ahli-ahli sufi tidak membenci kematian? Yang pertama, kerana untuk bertemu dengan Allah dan mendapat kenikmatan tertinggi, yakni memandangnya di akhirat nanti, mestilah melalui kematian. Kalau tak mati, tak boleh dapat kenikmatan tertinggi itu. Memandang Allah di dunia ini masih sekadar trailer sahaja. Belum filem penuh lagi. Biasa trailer ni 3-4 minit. Filem penuh 2 jam. Itu untuk menghampirkan kepada faham lah. Semakrifah mana, semahabbah mana kita di dunia ini, baru trailer. Walaupun dah memandang wajah Allah di dunia ini, masih trailer lagi. Yang sebenar-benar memandang di akhirat nanti. Yang kedua, ahli-ahli sufi ini tidak membenci kematian kerana dengan mati ini dapat mengangkat hijab-hijab yang selama hari ini duk menutup kita. Yang menghijab kita sepanjang kita hidup di dunia ni. Banyak hijab dia. Dan hijab-hijab ini akan dibuka satu bila kita mati. Yang ketiga, mereka tidak membenci kematian kerana untuk masuk ke dalam jannah mestilah melalui kematian. Bagi orang yang macam kita, kena melalui kematian. Yang keempat, mereka tidak membenci kematian kerana untuk bersama-sama dengan kekasih kita, junjungan kita, yakni Rasulullah SAW, mestilah melalui kematian. Masuk dalam jannah nanti, ada rezeki dapat bersama-sama dengan dia. Selain daripada itu, melalui kematian inilah kita boleh mendapatkan keadilan dan pembelaan yang mutlak.
Yang mana mungkin di dunia ini kita terzalim dan sebagainya, kita belum dapat pembelaan lagi. Nak dapat pembelaan yang sebenar-benar pembelaan, kena melalui mati lah. Kena pergi ke alam akhirat. Selain itu, juga untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayang semasa di dunia ni. Baik orang yang dahulu, orang yang sekarang dan orang yang akan datang. Itu mestilah melalui kematian juga. Seterusnya, untuk lepas sepenuhnya daripada kesengsaraan dan penderitaan dunia, itu mestilah melalui kematian. Bila kita masuk ke dalam jannah nanti, kita terlepas daripada penderitaan dunia, berupa lapar, berupa dahaga, berupa dihina orang. Kalau masuk jannah lah, banyak penderitaan-penderitaan dengan penyakit-penyakitnya pada kita. Bila sampai ke jannah, benda-benda tu semua hilang. Kita sekadar menikmati saja. Nikmat-nikmat yang ada di dalam jannah. Nak sampai ke situ, kena melalui kematian. Selain itu, untuk mendapat hidup yang selama-lamanya, kita sedia maklum, hidup kita yang di dunia ini bukan yang selama-lamanya. Nak dapat hidup yang selama-lamanya itu, kita mesti melalui kematian. Untuk mendapatkan hidup yang selama-lamanya, engkau mestilah tidak hidup terlebih dahulu. Barulah boleh dapat hidup yang kekal. Itulah sebab-sebab mengapa kita tidak sepatutnya tidak membenci kematian. Seterusnya, cara nak maksimalkan cinta Allah. Macam mana cara nak memaksimalkan, minimumkan had-had tertinggi yang kita mampu capai akan cinta Allah? Kata Imam Al-Ghazali, yang demikian itu berhasil dengan dua sebab. Sebab yang pertama, memutuskan segala hubungan duniawi dan keluarkan kecintaan selain daripada Allah dari hati kita. Putuskan segala kebergantungan kita kepada hubungan duniawi lah. Bukan kata tolak dunia semua tu. Ini cerita sufi ni. Dan keluarkan kecintaan selain daripada Allah ke dalam hati. Tuan Syed kita komen tu, trailer sahaja, bukan cerita betul. Cerita betul kena pergi wayang Tuan Syed. Sesungguhnya hati itu seperti bejana yang tiada memuatkan bagi cuka umpamanya sebelum keluar air daripadanya. Satu bekas. Dunia dan akhirat ni diibaratkan air dengan cuka. Nak masukkan cuka ke dalam tu, kena keluarkan air, barulah cuka boleh masuk. Macam itulah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surah Al-Ahzab ayat 4. Allah tidak menjadikan seseorang itu mempunyai dua hati dalam dadanya. Jadi Imam Ghazali dia tafsirkan di sini tentang yang kita sembang ni lah. Kena keluarkan dunia daripada hati kita. Bukannya kita tolak dunia, tak mau makan langsung. Keluarkan dunia daripada hati kita. Di situ masukkan kecintaan kepada Allah. Di situ dia boleh pergi maksimum. Asas untuk menguatkan makrifah dan cinta. Untuk menguatkan makrifah dan cinta, kita mestilah berusaha untuk membersihkan halaman hati daripada semak samun dan lalang-lalang keduniaan. Setelah halaman hati kita bersih, barulah sesuai untuk kita semai benih pokok makrifah dan cinta. Barulah pokok-pokok tadi dia selesa untuk hidup dan membesar. Pokok apa tu? Pokok makrifah dan pokok mahabbah. Kalau masih berhutan lagi kita nak pergi semai pokok makrifah, pokok mahabbah, susah. Dia nak hidup tu susah. Apakah antara maksud? Sesiapa yang mencintai mati, maka mati pun mencintainya. Apakah maksud kalimah ini? Kita ulang. Sesiapa yang mencintai mati, maka mati pun mencintainya. Apakah maksud dia? Maksud dia ini, orang yang tidak membenci kematian, maksud dia suka akan kematian, maka dia akan mudah melalui kematian itu.
Orang yang tak benci akan kematian, dia akan mudah melalui kematian. Orang yang benci akan kematian, dia akan susah untuk melalui kematian. Bukan sekadar susah untuk melalui kematian, dia akan susah untuk melalui alam-alam selepas kematian itu. Bertingkat-tingkat susah dia. Mengapa seseorang itu sangat susah berhadapan dengan sakaratul maut? Mati ini disebut sebagai meninggal dunia. Orang mati kita sebut dah meninggal dunia dah. Mati bermaksud meninggalkan dunia. Masalahnya, dunia itu berada dalam diri kita, dalam jiwa kita. Hendak meninggal dunia, mestilah meninggalkan dunia. Jika kita bakal meninggal dunia, tapi kita masih tak mau meninggalkan dunia, sebab itulah yang susah hendak meninggal dunia. Tu macam mana tu, kita ulang balik. Hendak meninggal dunia, mestilah meninggalkan dunia. Jika kita bakal meninggal dunia, tapi kita tak mau meninggalkan dunia, sebab itulah susah hendak meninggal dunia. Sebab dunia ini benda yang ada dalam diri kita. Bila kita nak mati, yang ditarik keluar itu, dalam erti kata yang lain, ialah keduniaan. Ditarik keluar oleh malaikat keduniaan. Orang yang dia tidak membenci kematian, dia akan jadi mudah. Bila malaikat nak tarik keduniaan keluar daripada diri dia, dia lepaskan. Jadi mudah. Bagi orang yang banyak mencintai keduniaan, dia duk berlawan tarik, dia tak mau lepas keduniaan. Itu menyebabkan sakaratul maut dia jadi susah. Sebab itu dinamakan meninggal dunia itu meninggal dunia. Sebab memang ditarik dunia keluar. Bila ditarik dunia keluar, dah meninggal dunia dah orang tu, dah mati dah. Lagi banyak dunia keduniaan dalam hati kita, lagi susah kita hendak meninggal dunia. Mengapa ada ahli-ahli sufi yang mengatakan dunia ini penjara? Kerana dunia ini pencegah bagi si sufi daripada musyahadah akan yang dicintainya. Nak dapat kenikmatan tertinggi, memandang akan Allah, kita kena keluar daripada penjara ni. Dunia ni penjara lah. Banyak hijab-hijab dia. Bila kita mati, semakin terselak hijab. Sebab tu orang mati tu dia boleh nampak macam-macam. Dia mula tersingkap hijab. Di alam kubur tersingkap hijab-hijab lagi. Di mahsyar tersingkap hijab-hijab lagi. Kalau dia orang soleh, lagi banyak hijab yang disingkap. Sebab tu dikatakan dunia ini penjara. Bila dah mati, di situlah pintu pertama dia untuk sampai kepada nikmat yang tertinggi di akhirat, iaitu memandang akan Allah. Kita bagi tahu dah banyak kali sebelum ini, kenikmatan di akhirat ini dia terbahagi kepada 5 kenikmatan yang besar. Yang paling bawah, nombor 5, ialah terlepas daripada neraka. Nombor 4, dimasukkan ke dalam jannah. Nombor 3, dimasukkan ke dalam jannah yang tinggi, mukharrabin. Nombor 2, mendapat redha Allah yang lebih besar daripada jannah. Dan nombor 1, memandang akan Allah, kenikmatan yang tertinggi yang menyebabkan terpadam kenikmatan-kenikmatan jannah tadi. Itu 5 bahagian besar. Nak dapat semua itu, kena melalui kematian. Sebab itu dunia ini dianggap sebagai penjara, seolah-olah penjara. Jadi jalan mencabut kecintaan kepada dunia daripada hati ialah dengan menempuh jalan zuhud dan sabar. Kitab zuhud kita dah bentang dah dulu. Dan terikat kepada keduanya itu dengan kekang takut dan harap. Ini semua dalam kitab-kitab yang tersendiri dalam kitab Ihya. Jadi untuk mencapai cinta yang maksima, yang pertama tadi, kita kena keluarkan dari hati kita keduniaan. Keduniaan tu kena keluar. Satu lagi, kita kena membina ma'rifah. Kena membina ma'rifah. Daripada ma'rifah ni nantilah akan tumbuh macam-macam lagi. Benda yang atas-atas daripada ma'rifah tu tadi kena bina. Nak bina ma'rifah itu kita kena berguru, kena belajar, kena bersohbah, kena ada pengorbanan lah. Dia tidak datang begitu-begitu sahaja.
lagi kita ma'rifah, lagi kita mahabbah. Kalau ada orang tu dia belajar ilmu-ilmu kerohanian, lagi dia mengenal akan Allah, lagi dia cinta akan Allah. Ini jalan yang tepat. Ada pula orang yang dia belajar, bertambah makrifah dia, bertambah mahabbah dia, bertambah kenal akan Allah, bertambah cinta akan Allah. Ini jalan yang tepat. Ada pula orang dia rasa sudah makrifah tapi tak mahabbah. Ini jalan yang bermasalah. Ada pula orang rasa sudah makrifah tapi tolak mahabbah. Ini jalan yang bermasalah. Ada orang rasa sudah makrifah tapi dia tak tahu pun bahawa selepas itu ada pula maqam mahabbah. Yang ni pun bermasalah. Ada orang bertambah makrifah tapi tak bertambah mahabbah. Jalan yang bermasalah. Ada orang bertambah makrifah tapi tidak mahabbah. Bukan kata tak bertambah mahabbah, itu boleh tahan lah. Dia tak mahabbah langsung. Makrifah dia duk rasa makrifah makin naik, makin tinggi, makin hebat, tapi tak datang cinta langsung. Ini bermasalah. Sebab Imam Al-Ghazali tulis dalam kitab Ihya ini, apa kata dia? Dengan bertambahnya makrifah, maka bertambahlah mahabbah. Ini kaitan dua ni memang tak boleh pisah. Dia memang akan jadi macam itu. Kalau dia tambah salah satu, satu lagi tak naik juga, maksud dia bermasalah. Kerana apa? Kerana Allah ini dia tak macam makhluk. Sesiapa yang dia dah mula makrifah, mula mengenal akan Allah, confirm dia akan mula mahabbah akan Allah. Tapi kalau dia mula mengenal, mula makrifah akan Allah, tak ada mahabbah, ada masalah pada jalan yang dia sedang ikuti. Orang yang makrifah tapi tak mahabbah, pasti ada masalah di mana-mana, kena betulkan bahagian itu. Sesiapa yang sudah makrifah akan Allah, pasti dia sudah bermahabbah. Sesiapa yang makrifah, orang itu mesti mahabbah. Kenapa? Kerana Allah ni sangat mempersonakan, sangat indah, sangat menarik. Kalau makhluk pun kita sampai ke peringkat kita kenal, oh kita jatuh cinta, itu makhluk. Allah ini lebih jauh mempersona, sangat indah, sangat menarik. Mustahil orang yang makrifah akan dia tak cinta. Ada yang tak kena dengan jalan itu. Allah ini dia paling mempersonakan, paling indah dan paling menarik. Bahkan pada hakikatnya tak ada paling dah. Kerana dialah satu-satunya yang mempersonakan, dialah satu-satunya yang indah, dialah satu-satunya yang menarik. Segala keindahan dia kena kat dia saja dari segi hakikatnya. Jadi mustahil lah orang yang kata dia sudah makrifah tak ada mahabbah. Ini ada yang tak kena dengan sistem pembelajaran dia. Ini mustahil. Dan selepas bicara yang ini, dalam kitab Ihya, kitab cinta ini, Imam Al-Ghazali dia banyak sentuh tentang ilmu alam. Ilmu alam ini dia turun sekali dengan tarikat Ghazaliyah. Ilmu alam ni kita pernah buat kuliah hari tu. Ada 2 kali kuliah dah tentang ilmu alam. Ilmu alam, bukan ilmu alam geografi, tentang ilmu alam. Ilmu alam yang kita maksudkan ini dalam kuliah kita ini, dia ada 7 bahagian besar. Bahagian yang pertama, ilmu tentang sebelum alam, tentang menuju adanya alam, dan tentang awal alam. Itu satu bahagian. Yang kedua, ilmu tentang penciptaan langit dan bumi dan yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, ilmu tentang penghuni-penghuni alam. Yang keempat, ilmu tentang edaran alam. Kita sebut ilmu falak. Yang kelima, ilmu tentang alam-alam, pelbagai jenis alam. Alam jin, alam malakut, alam apa semua tu, di situ. Yang keenam, ilmu tentang akhir alam dunia dan selepas alam dunia.
Yang ketujuh, ilmu tentang kisah hidup khalifah alam, yakni manusia. Itu ilmu alam yang dimaksudkan. Jadi selepas ini Imam Ghazali banyak cerita tentang ilmu alam. Kita tak panjangkan di sinilah. Sebab dia tarik cerita tentang ilmu alam ni sebab nak kaitkan dengan makrifah, dengan cinta tadi. Tapi panjang cerita dia tu kita tak buat di sinilah. Panjang cerita. Dalam kuliah kita di Surau An-Nur memang kita huraikan dengan agak terperinci. Tapi yang di Masjid PGA ini dia lebih kepada ringkasan, kita tak hurai panjanglah ilmu alam ini. Cuma kita ambil beberapa ayat Quran yang Imam Al-Ghazali petik berkait ilmu alam ni. Sebab dia nak kait dengan makrifah dan mahabbah tadi. Antaranya surah Fussilat ayat 53. Maksudnya, akan kami perlihatkan kepada mereka kelak tanda-tanda kebenaran kami di segenap penjuru alam ini dan juga pada diri mereka sendiri, sehingga teranglah kepada mereka bahawa Al-Quran ini suatu kebenaran. Ini cerita tentang alam, ilmu alam. Kemudian Imam Ghazali petik lagi ayat Al-A'raf 185. Tidakkah mereka perhatikan kerajaan langit dan bumi? Berkait ilmu alam. Seterusnya surah Yunus ayat 101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini semua tentang ilmu alam. Dan Imam Ghazali sentuh banyak perkara lah. Dia sentuh tentang lautan, tentang malaikat, tentang kerajaan langit, tentang matahari, tentang bumi, tentang falak bintang-bintang, tentang langit 1 sampai langit 7, tentang kursi Allah, tentang arasy Allah, tentang lautan, tentang nyamuk, tentang kulit manusia, tentang kelkatu, tentang lebah, tentang madu dan lain-lain. Banyak huraian dia, tuan-tuan carilah dalam kitab cinta ini, dalam kitab Ihya. Kita tak panjangkan bahagian itu. Seterusnya, apakah erti kata-kata? Ini satu lagi kalimah. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Imam Al-Ghazali menulis, daripada yang tersebut ini diperhatikan oleh sebahagian mereka, di mana ditanyakan kepadanya, dengan apa engkau mengenal Tuhan engkau? Ia lalu menjawab, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jikalau tidaklah Tuhanku, nescaya aku tidak mengenal akan Tuhanku. Jadi apakah maksudnya, apakah ertinya aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku ini? Ini cerita dalam pelajaran syariat dan hakikat yang kita dah lalui. Kata-kata yang disebutkan ini adalah nak cerita dalam wilayah hakikat, bukan dalam wilayah syariat. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Biasanya orang beranggapan yang dia dapat mengenal akan Allah ni kerana apa? Aku ni dapat kenal akan Allah ni kerana daya kekuatan fikiran aku sendiri. Ataupun dia kata kerana kerajinan aku, kerajinan minda dan kerajinan tubuh badan aku menyebabkan aku dapat mengenal akan Allah. Ada pula orang dia beranggapan dia dapat ma'rifah, mahabbah akan Allah ini kerana guru-guru dia. Disebabkan aku berguru dengan orang ini, aku dapat mengenal akan Allah. Ada pula orang dia beranggapan dia mengenal Allah kerana bahan-bahan bacaan, bahan-bahan rujukan dia, kitab-kitab, buku-buku, risalah-risalah. Ada pula orang dia beranggapan dia dapat ma'rifah akan Allah kerana amalan-amalan yang dia buat. Ini semua benar, tetapi itu dari segi syariatnya. Ayat yang kita sebutkan tadi bukan cerita wilayah syariat. Dari segi syariat benar belaka. Ayat itu tadi, kalimah itu tadi dia kata, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itu nak cerita wilayah hakikat. Hal ini kerana dari segi hakikatnya, seseorang itu dapat mengenal Allah kerana Allah yang buatkan orang itu mengenal. Sebab daya, upaya, kuasa semua ada pada Allah. Allah punya kerja belaka. Yang kita ni boleh kenal akan Allah ni sebab Allah yang buat. Dari segi hakikatnya, jangan tersilap dengan dari segi syariatnya. Ataupun dalam kata yang lain, Allah sendiri yang perkenalkan diri dia kepada orang itu, menyebabkan orang itu dapat mengenal Allah.
Ini dari segi hakikat. Orang yang dah lama dalam dunia tasawuf sufi tarikat ini, dia mudah detect orang ni sedang cakap dari sudut syariat ke dari sudut hakikat. Kalau orang tu sedang cakap sudut syariat, dia akan sampuk sudut syariat. Jadi nampak ngam. Kalau orang tu sedang cakap sudut hakikat, dia akan mencelah, sampuk, dia akan sembang dalam wilayah hakikat juga. Jadi ngam. Yang tak ngam ni, bila orang ni baru belajar sikit-sikit, dia nak sampuk. Kadang-kadang orang sedang sembang wilayah syariat, dia sampuk wilayah hakikat. Tak kena. Kadang-kadang pula orang sedang sembang wilayah hakikat, dia sampuk wilayah syariat. Tak kena. Sebab dia belum boleh nak detect orang sedang sembang wilayah apa ni. Jadi kata-kata tadi adalah kalimah yang berada di wilayah hakikat. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maksudnya dari segi hakikatnya, yang kita boleh kenal akan Allah ni, Allah yang buat. Atau dalam bahasa yang sedapnya, Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Dia pada hakikatnya, yang menggerakkan fikiran kita ni tidak lain ialah Allah. Yang menggerakkan mata kita, mulut kita untuk baca kitab semua ni, Allah. Yang buatkan telinga kita untuk dengar syarahan guru ni, Allah. Yang buat semualah. Yang memilih, yang menentukan dan mentakdirkan kita dapat mengenal Allah ni, Allah juga yang buat. Yang memimpin dan menggerakkan kita untuk datang untuk belajar semua ni, Allah juga yang buat. Jadi semua kerja dia saja. Sebab tu dikatakan, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itu wilayah hakikat. Jadi kesimpulannya, sebenarnya kita berjaya mengenal Allah adalah kerana Allah sendiri. Dari segi hakikatnya. Jadi pelajaran kita untuk malam ini setakat itu saja. Kita simpulkanlah. Kesimpulannya, kita nak makrifah dan mahabbah akan Allah ini, ada ilmunya, ada jalannya, ada tariknya. Jadi kena betul lah jalannya itu. Kita berharap agar kita termasuk dalam kalangan orang yang mendapat makrifah dan mahabbah. Dan di akhirat nanti kita dapat kenikmatan yang tertinggi, yang nombor 1 daripada 5 tu tadi. Sekadar itu sajalah untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang. Sekiranya belum habis PKP, kuliah Masjid PGA kita sambung beginilah sampailah habis. Kalau dah tamat PKP, kita akan buat insya-Allah di masjid semula. Wallahu a'lam.